السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. أما بعد. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jal kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan dapat kita bersama pada pagi ini menyambung perbahasan daripada surah Fussilat. Sambungan kita pada hari ini ialah ayat yang ke-49 dan ni ialah bahagian terakhir untuk surah Fussilat sebelum pada kita masuk surah seterusnya, iaitu surah Asy-Syura yang merupakan surah Hawamim yang ketiga. Jadi kita tengok dalam mushaf muka surat 482, firman Allah Ta'ala surah Fussilat ayat yang ke-49. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط. Maksud dia, kalau kita tengok firman Allah Azza wa Jal ayat 49 surah Fussilat, la yas'amul insanu min du'ail khair. Manusia itu tidak jemu memohon kebaikan. Wa in massahu syarru fayausun qanut. Dan kalau ia ditimpa kesusahan, maka ia menjadi orang yang sangat berputus asa, lagi sangat nyata kesan putus harapnya dari rahmat pertolongan Allah. Ayat yang ke-49, Allah Azza wa Jal masih lagi menceritakan pada kita tentang tabiat sebahagian besar manusia, khususnya ialah kepada golongan penentang wahyu, iaitu sifat mereka ini ataupun kecenderungan mereka banyak meminta kepada Allah Azza wa Jal untuk disempurnakan urusan-urusan keduniaan mereka. La yas'amul insan, sebab tu dia datang dengan al-insan dengan maksud manusia secara umum, bukannya orang beriman, bukannya orang yang buat baik, tapi al-insan disebut situ, menunjukkan pada kita bahawasanya kebanyakan manusia dan khususnya pada waktu turunnya ayat ni, keadaan ataupun bilangan orang Islam beriman itu sikit. Yang banyaknya ialah golongan yang kufur, yang menentang Nabi pada waktu itu daripada kalangan musyrikin Mekah. Min du'ail khair, daripada permintaan-permintaan kebaikan. Sama ada doa itu berbentuk kebaikan individu ataupun kebaikan keluarga ataupun kebaikan komuniti, tapi tidak sekali diminta padanya kebaikan kehidupan selepas pada tu, iaitu kehidupan akhirat. Sebab mereka ini satu kelompok manusia yang ada masalah, tak percaya tentang kebangkitan pada hari kiamat. Hari kebangkitan ni tak ada. Jadi dia orang minta kepada kebaikan-kebaikan yang bersifat sementara sahaja, iaitu kebaikan diri sendiri, sama ada sihat, pekerjaan yang dilakukan diberikan kelancaran, ataupun diberi zuriat yang ramai, pengikut yang ramai, pengaruh yang ramai, tapi tidak sekali-kali mengingatkan diri kepada kecenderungan akhirat, sebab mereka menentang pada akhirat. Wa in massahu syarru, sekiranya mereka disentuh dengan benda yang buruk ataupun susah,
fayausun qanut. Mereka itu menjadi orang yang berubah keadaan daripada raut wajah yang paling awal sekali boleh tengok sampailah kepada perbuatan dan tindakan. Yausun qanut, maknanya dalam keadaan berputus asa sehingga tak lagi berdoa. Ini menunjukkan apa yang ada dalam hati, apa yang ada dalam diri mereka-mereka yang menentang wahyu ini ialah mereka hanya menginginkan keinginan duniawi sahaja. Sebab tu kalau kita tengok dalam tafsir Ibn Kathir sebut la yamallul insanu min du'aihi rabbahu bil khair wa huwal mal wa sihhatul jism wa ghairi dhalik. Yang disebutkan permintaan orang-orang kepada Tuhannya daripada kebaikan itu ialah biasanya harta dan sihat tubuh badan, wa ghairi dhalik, dan selain daripada itu daripada kecenderungan-kecenderungan dunia. Wa immassahu syarru, sekiranya mereka disentuh dengan keburukan, wa huwal bala awil faqri, iaitu bala bencana alam yang berlaku, kemarau ataupun kefakiran, fayausun qanut ay yaqa'u fi dhihnihi annahu la yatahayya'u lahu ba'da hadha khair. Tersemat dalam pemikiran mereka, orang-orang kafir pada waktu itu, mereka tidak lagi ada semangat untuk meneruskan pekerjaan yang sedang mereka lakukan kerana sedang kena bala, kerana sedang mengalami kefakiran. Jadi mereka tak ada semangat apa lagi, mereka tak nak lagi menyambung pekerjaan, dan yang lebih teruk lagi menyambung hubungan dengan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Sedangkan orang-orang beriman melalui apa yang disebutkan oleh lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdoa itu ialah bahagian daripada ibadah, walaupun kita tak dapat kesan daripada doa tu. Berdoa ni, kalau berdoa dengan tauhid, berdoa dengan betul, walaupun kita tak dapat, doa itu sudah dikira sebagai ibadah dan ada pahala. Bahkan ada hadis Nabi sebut bagaimana orang-orang yang doa yang tidak dimustajabkan oleh Allah Ta'ala, balik di akhirat nanti dia melihat pahala yang banyak, kebaikan yang banyak. Lalu mereka hairan, kebaikan itu datang pada mana? Malaikat memberitahu pada mereka bahawasanya kebaikan itu datang daripada doa-doa yang tidak dimustajabkan di dunia dulu. Jadi ini memberi maklum kepada kita bahawasanya teruskan berdoa, walaupun kita tidak melihat kesan daripada doa itu. Kita kena banyak bersabar dan berterusan berdoa, sebab diringankan lidah untuk berdoa itu, khususnya berdoa pada Allah Ta'ala, itu bahagian daripada kebaikan yang Allah Ta'ala jadikan untuk kita lakukan. Jadi jangan kita membawa perangai seperti musyrikin Mekah, penentang wahyu, bila mana berdoa, dia demand dalam doa dia. Dia letakkan diri dia sebagai pihak yang perlu dilayan. Sedangkan diri kita ni ialah hamba. Hamba tak layak untuk meminta umpah kepada Tuhan dia. Sebab hamba ni ialah pihak yang kena patuh sepatuh-patuhnya. Tak boleh persoal, tak boleh petikai apa pun. Tapi musyrikin Mekah tidak merasa diri dia hamba. Dia merasa diri dia ialah pihak yang perlu dilayan dengan kebaikan, dilayan dengan kemuliaan. Mereka lah golongan-golongan yang dirasakan dekat dengan Tuhan. Sedangkan itu sangkaan semata-mata. Daripada mana ilmu tu dia orang dapat? Daripada ahli kitab. Terutamanya ahli kitab daripada kalangan Yahudi, yang menjadi kawan rapat kepada pemimpin-pemimpin Mekah yang besar pada waktu itu. Jadi Yahudi ini mengajar intipati daripada apa yang dia orang pernah buat untuk bangsa dia orang, iaitu bangsa Yahudi itu sendiri. Sebab tu kau tengok jenayah yang dilakukan oleh ahli kitab ini besar kesan dia. Kesan dia besar. Sebagaimana sebahagian ahli kitab telah meletakkan diri mereka melalui penulisan dan huraian tambahan mereka terhadap firman Tuhan. Ahli kitab ni dia orang tulis huraian terhadap kitab terdahulu, Taurat, Injil, dia orang tulis. Sedangkan tu bukan ayat Tuhan, tapi dia orang tulis sendiri. Dia orang tulis tu, dia orang letak poin untuk diri dia orang dan juga untuk bangsa dia orang, iaitu letakkan eksklusifnya kita. Yang tu Tuhan tak sebut. Tuhan sama ratakan semua, tapi dia orang eksklusifkan diri. Sebab tu Quran mendedahkan jenayah-jenayah ahli kitab ni secara terang-terangan. Supaya apa? Supaya ahli ilmu daripada kalangan orang Islam tidak mengulangi sikap tu lagi. Sebab tu perkara yang tak dapat dinafikan, kerosakan orang Islam hari ini ialah kesilapan perkataan, kesilapan perbuatan,
dan juga kesilapan ijtihad yang buruk oleh sebahagian ahli ilmu daripada kalangan orang Islam, sehingga menyebabkan berlakunya normalisasi benda-benda yang salah yang tidak ada pada syariat. Ini ialah pengulangan daripada sikap ahli kitab yang terdahulu. Sebab tu diamnya orang ahli ilmu pada benda-benda yang salah mengakibatkan orang faham benda itu tak salah. Salah cakapnya ahli ilmu pada benda-benda yang betul, dia kata betul, mengakibatkan benda tu dilihat betul oleh masyarakat, dan kesannya bukan hanya waktu zaman ahli ilmu tu hidup, kesannya membawa sampai 1000 tahun ke belakangnya, ke hadapannya. Nak sebut pada kita bahawasanya orang yang ada ilmu, kesilapan yang dia buat kesannya lama, implikasi dia lama, dan ahli ilmu tu sendiri pun menanggung kesan dan beban dia di dalam kubur dan juga ketika mana berdiri di hadapan Allah Azza wa Jalla. Sebab benda tu besar, impak dia. Tuan-tuan boleh bayang, Yahudi yang sekarang ini yang merasa diri dia orang hebat oleh kerana dia orang dapat maklumat pada Yahudi yang ribu-ribu tahun dulu, Yahudi yang awal-awal dulu, lebih awal pada zaman Nabi lagi. Mereka ini yang telah menulis dalam kitab-kitab mereka ayat-ayat penghargaan diri sendiri tanpa ada bukti pada Tuhan. Jadi perangai ahli kitab itu telah menyerap kepada kawan rapatnya, iaitu Arab musyrikin Mekah ni. Sebab tu penting untuk kita ni kenali kawan rapat. Kalau kita berkawan dengan orang tak ketahuan hala, memang kita akan dapat sikit pun daripada perangai dia. Tak dapat banyak, tak dapat semua, dapat sikit. Tapi merebak tetap merebak, terkena tetap terkena. Jadi perangai musyrikin Mekah pada waktu itu, mereka berdoa macam mana Yahudi pun berdoa, dan mereka tak pernah putus asa berdoa. Tapi doa mereka, skop mereka itu adalah skop kebaikan yang bersifat sementara. Dan bila mana tak dapat, dia orang akan jadi orang yang seakan-akan memberontak kepada Tuhan. Sedangkan tiada hak kepada satu orang manusia yang bergelar hamba memberontak terhadap Tuhannya sehingga dia tak nak sembah Tuhan dia, dia tak nak berdoa, dia tak nak buat apa-apa untuk Tuhan dia. Tapi Tuhan tak terkesan pun dengan perbuatan mereka ni. Yang terkesannya ialah hamba tu sendiri, yang merosot ialah hamba tu sendiri. Kerana apa? Kerana tidak ada benar dalam menyembah Tuhan. Bila mana satu orang tu dia tiada kejujuran dalam menyembah Tuhan, maka akan berlakulah penyakit macam ayat 49 ni, iaitu berdoa bila mana dapat kesenangan berterusan. Dapat satu bala, dah potong dia daripada buat macam-macam ibadah. Ini banyak berlaku daripada sebahagian orang. Bila mana dia kena bala, dia down semangat untuk buat ibadat. Sepatutnya semakin dia kena kesusahan, semakin dia kena kefakiran, apa sajalah benda-benda yang buruk, semakin dia kena meningkatkan ibadah pada Allah Azza wa Jalla. Semakin dia kena fikir dan cari dekat mana ibadah yang kurang sempurna. Kita tengok lagi ayat 50, masih lagi berkait dengan ayat 49. Wala in adzaqnahu rahmatan minna min ba'di dharra amassathu la yaqulanna hadza li wama adhunnu as-sa'ata qa'imatan wala irji'tu ila rabbi inna li 'indahu lal husna. Maksud dia, dan demi sesungguhnya jika kami beri dia merasai sesuatu rahmat daripada kami sesudah ia ditimpa sesuatu kesusahan. Ayat 50 Tuhan kata, walaupun dia orang berdoa untuk kepentingan individu, kepentingan duniawi, kepentingan yang bersikap pendek, jangka pendek saja, dan lepas tu Tuhan beri kesusahan dengan rahmat Tuhan, sebab Tuhan itu bersifat dengan Ar-Rahman, dia beri juga rahmat kepada hamba dia yang sombong ni, yang baru lepas kena bala ni, yang baru lepas kena bencana ni, sehinggalah datang balik kesenangan. Bila mana datang kesenangan kali yang kedua, dia senang, dia susah, lepas tu dia senang balik. Kesenangan kali kedua, la yaqulanna hadza li. Mereka mendabik dada dengan mengatakan, ini ialah memang untuk aku. Wa ma adhunnu sa'ata qa'imah. Dan aku tidak akan merasakan berlakunya kebinasaan ke atas diri aku. Maknanya tak akan berlaku apa-apa lagi benda-benda yang menyebabkan hilangnya nikmat aku. Sebab tu dia sebut as-sa'atu itu dengan kiamat. Cara dia fikir dengan sebab Tuhan beri selalu kebaikan pada dia, dia rasa kiamat tak akan berlaku pada dia. Ayat ni nak sebut kita perangai musyrikin Mekah. Mereka ujub dengan usaha mereka sendiri.
Perangai ni ialah ulangan daripada perangai penentang wahyu sebelum ni. Khususnya contohnya kita boleh ambil ialah Qarun. Qarun ni orang rapat dengan Nabi Musa. Sangat rapat. Bahkan sebahagian riwayat Israiliyat sebut ini sepupu Nabi Musa. Tapi kebanyakan riwayat sebut ianya ialah pengikut Nabi Musa. Dia susah. Makan ni tak cukup. Mengharapkan pemberian orang. Bahkan Nabi Musa sendiri pun ada apa-apa Nabi Musa kirim kepada Qarun. Akhirnya dia tak tahan dengan kesusahan itu. Dia berdoa, dia minta kepada Nabi Musa untuk berdoa supaya diberikan kepada dia ni kelapangan rezeki. Lalu Nabi Musa pun beri pada dia satu ilmu untuk mengolah logam menjadi emas. Ilmu ni tak sampai lah tempat kita. Zaman kita ni tak ada. Ilmu tu diambil dalam riwayat Israiliyat daripada kakak Nabi Musa. Maknanya Nabi Musa bagi tahu pada Qarun, pergi jumpa kakak aku, belajar dengan dia ilmu untuk tukar logam jadi emas. Ni bukan ilmu scam orang. Ilmu scam orang, besi salut emas kat luar, tu scam orang. Ni memang dia boleh tukar besi tu jadi emas. Itu ilmu yang ada pada Nabi Musa. Tapi Nabi Musa tak gunalah untuk buat kekayaan diri sendiri. Termasuklah kakak Nabi Musa pun. Akhirnya dengan ilmu yang diambil daripada kakak Nabi Musa tu menyebabkan dia pandai mengolah emas. Mengolah logam jadi emas, dia kaya. Daripada kedai kecil jadi kedai besar. Sehinggalah kekayaan yang paling maksimum. Kenderaan dia daripada emas. Hartanya penuh daripada emas. Sampailah zaman sekarang ni pun, kalau harta yang tak bertuan, kita panggil harta karun. Merujuk pada nama Qarun. Walaupun harta tu jumpa di Malaysia. Sedangkan Qarun tu tak duduk tempat kita pun. Cuma nak sebut kita betapa kekayaan dia tu terlalu banyak dan terlalu besar sehingga segala benda yang tak bertuan dinisbahkan pada dia. Tapi dia menjadi sombong. Dia menjadi sombong. Waktu dia terima harta yang banyak, dia tak ingat dah pada akhirat. Bahkan lebih teruk lagi, dia menggunakan kekayaan dia untuk melawan Nabi Musa AS. Akhirnya dia mati tenggelam dengan harta dia. Jadi nak sebut pada kita bahawasanya bila mana manusia dia minta sesuatu pada Tuhan daripada kekayaan dunia, Tuhan akan beri. Sebab Tuhan sangat banyak daripada perbendaharaan kekayaan. Dia boleh beri pada hamba dia. Tapi hamba tu akan menanggung risiko. Sebab tu kita dalam berdoa, orang beriman, dia berdoa ialah dengan dia menggantung harapan pada Tuhan. Contoh tuan-tuan, kalau tuan-tuan berdoa, ya Allah berikanlah kepada aku kesihatan, sekiranya sihat itu baik bagiku. Tu cara orang beriman berdoa. Sebab tu Nabi pernah tegur satu orang sahabat, dia berdoa, ya Allah matikanlah aku, penat hidup di dunia. Nabi suruh dia tukar doa tu dengan berdoa, Allahumma ahyini, ya Allah hidupkanlah aku atas dunia ni sekiranya hidup itu baik untuk aku. Tapi kalau sekiranya mati itu baik untuk aku, matikan aku. Selalu memberi hak tu pada Allah Ta'ala. Hak memilih balik pada Tuhan. Contoh tuan-tuan tengok orang ada rumah, tuan-tuan teringin. Tak salah untuk berdoa, ya Allah jadikanlah aku boleh ada rumah yang macam ni. Tapi ujung tu kena tambah, sekiranya baik untuk aku. Ya Allah jadikanlah aku boleh pakai kenderaan ni, sekiranya baik untuk aku. Kalau Tuhan tak bagi, maknanya tak baik untuk tuan-tuan. Tak baik untuk kita guna. Tapi jangan kita doa dengan demand. Orang kafir dia doa dengan demand. Musyrikin Mekah dia doa dengan demand. Ya Allah berikanlah kepada aku kekayaan sekian. Aku nak macam ni. Lepas tu dia stop doa dia. Tuhan akan beri. Dengan rahmat Tuhan akan beri. Cuma kesannya ialah kita yang kena kawal diri kita. Kita yang kena jaga diri kita. Pada waktu itulah kita boleh tengok kita jujur ataupun tidak dalam menyembah Tuhan. Sebab manusia bila mana datang pada dia nikmat yang banyak, kita akan tengok bagaimana diri dia berlawan antara beribadah dengan tak beribadah pada Allah Ta'ala. Itu perlawanan yang awal. Dan yang lebih teruk lagi, berlawan antara nak syirikkan Tuhan ataupun nak tauhidkan Tuhan. Yang tu paling parah. Sebab tu setiap hari Jumaat ni kita dituntut untuk baca surah Kahfi. Sebab dalam surah Kahfi ni selain pada cerita Ashabul Kahfi, cerita pemilik kepada kebun tu, cerita kedua. Pemilik kebun ni apa cerita dia? Cerita dia kaya sangat sehingga dia rasa tak diterima ataupun kalih dia tu pada kebinasaan.
Dia tak kena, dia kalis kebinasaan. Sebab tu dia kata wama adhunnus sa'ah. Bunyi dia sama macam ayat 50. Aku tak rasa aku ni kena kiamat. Dia boleh pergi sampai ke tahap tu. Panca indera yang elok, mata elok, telinga elok, semua. Hati semua boleh berfikir. Tapi sampai kepada akhirat, dia tak boleh fikir dengan baik. Bahkan dia menidakkan akhirat. Itu yang Allah Ta'ala nak sebut kepada kita bahawasanya manusia ni dalam berdoa pun dia boleh ditipu oleh hawa nafsu dia. Dalam berdoa pun dia boleh dimainkan oleh keinginan nafsu dia, syahwat dia. Yang penting segala benda ini boleh dikawal sekiranya niat kita benar-benar ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla. Sekiranya kita ni benar-benar siddiq kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab tu penting untuk kita menjelaskan niat kita. Saya buat kebaikan ni nak apa? Tuan-tuan datang kuliah ni nak apa? Tuan-tuan datang salat masjid nak apa? Kenapa kita buat benda tu? Apa yang menyebabkan kita nak buat benda tu? Yang terbaik ialah satu orang bila mana dia buat kebaikan, dia menginginkan keredaan Allah Azza wa Jalla lebih tinggi berbanding segala-galanya. Dia buat baik pada pasangan dia, dia mengharapkan redha Tuhan. Dia buat baik pada anak dia mengharapkan redha Tuhan. Dia buat baik kepada semua orang, dia mengharapkan redha Tuhan. Tapi dia tidak mengharapkan redha benda lain. Itu paling baik. Tapi kalau dia buat kerana benda-benda lain, ataupun dia buat kerana benda-benda yang tak sepatutnya, akhirnya kita akan tengok tindakan dia berlawanan dengan percakapan dia. Tengok orang kafir, berdoa, tapi berdoa dalam penuh kesyirikan. Beza dengan orang beriman, berdoa juga, tapi berdoa dengan keimanan, dengan mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Sebab tu kita akan tengok sebahagian orang yang tak jelas dia punya kejujuran dia, mulut dia sebut lain, tapi perbuatan dia lain. Kita tanya dia nak mati macam mana, dia pun jawab, saya kalau boleh nak mati dalam salat. Tapi dia salat pun jarang. Saya kalau boleh nak mati dalam kuliah, tapi dia punya cuti kuliah lagi banyak daripada cuti sekolah. Cuti sekolah pun sikit, cuti kuliah dia banyak lagi, tapi dia berangan-angan. Tu bagi pihak pendengar, bagi pihak penyampai kuliah pun lebih kurang juga. Tanya ustaz nak mati macam mana? Dia kata saya nak mati dalam kuliah, tapi dia batal kuliah lagi banyak daripada dia bagi kuliah. Orang tanya ada kuliah, dia diam, dia batal, tapi tanya berangan nak mati dalam kuliah. Ini tindakan tak selaras dengan percakapan. Itu menunjukkan apa yang dalam hati dia tak sama dengan apa yang dizahirkan. Itu nak tunjuk kepada kita, tiada sekufu di antara kejujuran dan perbuatan. Tak ada. Yang jelasnya macam itulah. Sebab tu kita pernah sebut dan kita pernah cakap sebelum ni, bagaimana apa yang ada dalam hati itulah yang zahir di luar. Bagaimana kita tengok satu orang dia buat benda ni, keinginan dia itulah. Bila mana dia ditawarkan dengan keinginan-keinginan dunia, akhirnya dia hilang daripada tempat-tempat ibadah. Maknanya dia memang berkeinginan dunia. Waktu dia beribadah dulu, waktu tu belum melintah pada dia keinginan dunia, maka dia datang tempat ibadah. Tapi waktu keinginan dunia yang dia nak sudah datang, maka dia meninggalkan ibadah tu. Ramai orang yang kecundang kerana benda-benda ni. Ini juga antara benda yang kita kena minta lindung kepada Allah Azza wa Jalla daripada hati yang tidak jujur dalam melakukan ibadah. Sebab benda ni bahaya. Benda ni akan menyebabkan kita hilang daripada radar ibadah tu sendiri. Sebab bila mana satu orang dia dipayahkan untuk buat ibadah tu, ketahuilah dia dipalingkan hatinya oleh Tuhan untuk tidak menerima kebaikan tu lagi. Sebab kita boleh tengok sebahagian besar daripada kalangan orang-orang beriman yang kaya, yang hebat, mereka tidak dipalingkan pada ibadah. Bahkan semakin kaya, semakin meningkat, semakin dia mencari ruang-ruang ibadah dan semakin hebat ibadah dia. Itu benda yang kita kena belajar daripada salafus salih yang awal. Tak dapat dinafikan. Jangan kita ikut ayat 49, ayat 50 daripada surah Fussilat ni. Ini ialah perangai ahli kitab dan juga perangai musyrikin Mekah. Kemudian firman Allah Ta'ala, فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا. Maksudnya, maka demi sesungguhnya kami akan beritahu kepada orang-orang kufur ingkar itu akan keburukan apa yang mereka kerjakan. Tuhan sebut pada penutup ayat 50, فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا. Pasti kami akan beritahu, pasti. Tak dapat tidak. Maknanya, ianya ialah satu maklumat yang terbuka. Macam mana kita nak tahu orang tu benar tak benar, orang tu berdoa betul tak betul? Okey, ni ayat-ayat Quran yang memberitahu tentangnya.
wala nudhiqannahum min azabin ghalidh, dan kami akan beri mereka merasai azab yang seberat-beratnya. Jadi dua benda pada penutup ayat yang ke-50 ni Tuhan beritahu fala nunabbi'anna alladhina kafaru, kami akan buka pekung pada mereka-mereka yang kafir ni. Tuhan akan tunjukkan keburukan orang kafir. Nampak macam beribadah tapi tak beribadah, nampak macam nak tauhid tapi tak tauhid. Dan yang lebih berat lagi, kami akan rasakan mereka dengan azab yang berat. Kami akan rasakan mereka dengan azab yang berat. Okay. Kemudian ayat yang ke-51, wa idza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bijanibihi wa idza massahu syarru fadhu du'ain 'arid. Dan apabila kami kurniakan nikmat kepada manusia, berpaling dia serta menjauhkan diri daripada bersyukur. Itu dalam terjemahan pimpinan Ar-Rahman. Dan apabila ia ditimpa kesusahan, maka ia berdoa merayu dengan panjang lebar. Kategori pertama manusia, dia berdoa minta kebaikan. Waktu dia dapat, sekali dia dapat keburukan, dia stop, tak berdoa langsung tak berdoa. Okey. Ini kategori yang seterusnya. Sebahagian manusia yang tak bersyukur ni, bila mana dia dapat nikmat, dia berpaling daripada berdoa, menjauhkan diri daripada bersyukur. Bersyukur ni tanda dia ialah ibadah. Tanda dia ialah ibadah. Sebab tu kita nak tengok orang tu bersyukur, dia tak bersyukur. Adakah hanya dengan berpada dia kuat sebut alhamdulillah? Boleh jadi jugalah, tapi dia bukan indikator yang kuat. Antara indikator yang lebih kuat, kita akan tengok sempurna kewajipan dia, suka dia kepada amal-amal sunat. Orang-orang yang nampak dapat nikmat Tuhan, dia bersyukur. Dia tunjukkan kesyukuran dia dengan dia jadikan nikmat tu menyalurkan dia ke arah kebaikan. Sebab tu kita tengok sebahagian orang, Allah Ta'ala beri pada dia duit yang banyak, dia buat rumah yang luas. Akhirnya rumah dia tu dihadiri oleh orang-orang miskin untuk ambil bantuan pada dia. Ini bagus. Rumah yang besar, ruang yang luas, akhirnya orang miskin datang ambil bantuan. Ataupun dia buat kelas pengajian, tempat dia tak berbayar, free, orang boleh datang. Dia hire mana-mana ustaz, dia bagi upah sikit untuk ustaz tu mengajar di rumah dia, sebab rumah dia luas. Ataupun Allah Ta'ala beri pada dia kenderaan yang banyak. Semua kenderaan dia orang pernah nampak datang masjid. Ada orang ada 6, 7 kereta. 6, 7 tu kita nampak selalu datang masjid. Ini ialah petunjuk kepada dia orang yang bersyukur. Dia ada orang waktu dia ada satu kenderaan, yang satu tu selalu nampak. Tambah je 2, yang lama pun tak nampak. Yang ni teruk. Makin bertambah makin tak nampak dia daripada masjid. Ini antara tanda-tanda. Ataupun kita nampak dia buat kebaikan, dia dapat sesuatu, kita nampak dia pergi tempat yang elok, dia pergi buat umrah ke, dia pergi buat haji ke, apa semua. Ini antara bentuk-bentuk yang disebut sebagai menampakkan nikmat itu ke arah kebaikan. Sebab tu Tuhan sebut fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kenapa tidak nikmat yang aku beri pada kamu tunjukkan pada orang, kamu pamerkan apa yang kamu dapat daripada nikmat. Sebab tu itu ialah benda yang Tuhan suka. Kita dapat nikmat, kita tunjukkan nikmat kita tu ke arah kebaikan. Kita dapat untung apa-apa, kita pun pergi buat kebaikan ataupun salurkan kebaikan. Benda tu tak salah, tapi kita kena buat tu ikhlas pada Allah Ta'ala. Jangan kerana mempamerkan pada orang, kerana nak tunjuk Tuhan beri nikmat, aku buat. Memang tak dapat dinafikan, bila mana kita buat benda tu akan ada mata-mata yang hasad, tapi kita kena minta lindung pada Allah Ta'ala. Dia macam kita, tuan-tuan, ada duit, kita beri pada anak kita, beri pada pasangan kita. Contoh seorang suami, dia beri pada isteri dia, sampai tu tempat mall ke apa, dia pun bagi, okay, ni ambil 300 ataupun 500, ataupun sekarang bagi kad terus, awak pergilah beli apa-apa. Akhirnya isteri dia keluar dengan tak beli apa-apa. Kita suami tanya, tadi bagi beli apa? Tak beli apa-apa, simpan. Dia rasa macam baik tak payah bagi. Ataupun anak kita bagi duit RM10 ke apa semua, pergi beli apa yang dia nak beli, dia beli. Dia tak beli apa-apa. Seakan-akan nikmat tu diberi macam tak ada apa-apa. Kita sendiri pada waktu tu pun kita rasa macam dia ni nak ke tak nak nikmat ni. Begitu jugalah Tuhan. Tuhan lebih besar lagi daripada tu. Bila mana dia beri nikmat pada kita, dia nak nikmat
yang diberi itu digunakan ke arah kebaikan. Diberikan dan digunakan ke arah kebaikan. Orang nampak. Maknanya nampak kesan nikmat tu, nampak dia bersyukur. Bukan dia guna ke arah kekufuran. Bukan dia guna ke arah tempat-tempat yang menyebabkan dia makin lalai. Okay. Jadi ini ialah kategori manusia dalam berdoa. Bila mana dapat nikmat, dia berpaling. Tapi bila mana dia dapat keburukan, wa idza massahu syarru fadhu du'ain 'arid, dia akan berdoa dengan doa yang panjang. Ini sifat hipokrit manusia. Bila mana dia susah, baru dia nak patah balik kepada Tuhan. Ini ialah petunjuk kepada orang tu tidak benar dalam menyembah Allah Azza wa Jalla. Tidak benar-benar tauhid dalam berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Berdoa panjang lebar. Bangkitlah dia pada waktu malam. Setelah 4-5 tahun tak bangkit, dia bangkit. Kerana mungkin perniagaan makin merosot ataupun perhubungan rumah tangga bermasalah, baru dia nak start buat benda tu. Ini antara bentuk-bentuk orang yang berdoa yang tak jelas juga. Okay. Ayat 52. Qul ara'aytum in kana min 'indillah thumma kafartum bih man adallu mimman huwa fi shiqaqin ba'id. Katakanlah wahai Muhammad, sudahkah nampak baiknya keadaan kamu jika Al-Quran ini yang datang dari Allah kemudian kamu mengingkarinya? Siapakah yang lebih sesat daripada orang yang tetap berada dalam perbalahan dan pertentangan yang menyimpang jauh daripada kebenaran? Ayat 52 ni Allah Ta'ala nak sebut satu perbandingan. Qul ara'aytum, katakanlah wahai Muhammad, belum nampak lagi kah? Ara'aytum, adakah kamu nampak? In kana min indillah, sekiranya Quran itu daripada Allah, summa kafartum, kemudian kamu kafir. Maknanya Allah Ta'ala nak beritahu pada ayat 52 ni, setelah Quran sampai pada kamu, Quran itu fungsinya memberi hidayah, tapi kamu kufur terhadap Quran. Lalu kamu nak kata orang yang duduk dalam pertelingkahan, perbalahan lebih elok berbanding orang yang mengambil Quran sebagai hidayah? Itu maksud mudah dia. Tuhan nak buat perbandingan pada ayat yang ke-52 ni. Orang yang dapat nikmat Quran, terus dia guna Quran tu untuk guide dia dalam buat ibadah, untuk pandukan diri dia ke arah kebaikan. Berbanding satu kelompok lagi, dia terima Quran, dia dengar Quran, bahkan waktu dia dengar Quran tu, dia tak merangkak-rangkak seperti orang lain yang tak pernah bercakap dengan bahasa Quran. Ini merujuk pada masyarakat Arab. Orang Arab waktu dia terima Quran, dia faham Quran tu. Hampir majoriti ayat Quran dia faham. Mungkin ada sebahagian dia tak faham. Dia tak dapat dinafikan sebab memang ada sebahagian orang Arab dia tak faham semua pada Quran. Kita jangan buat satu teori mudah, dia orang Arab dia faham Quran. Tak. Ramai je orang Arab tak faham Quran. Sebab bahasa Quran berbeza dengan bahasa percakapan harian. Zaman Nabi mungkin dia kurang sebab percakapan harian orang Arab masih lagi dekat dengan bahasa Quran. Zaman kita lagi jauh. Sebab orang Arab yang betul-betul sekarang dia orang guna bahasa yang sudah berlaku asimilasi pertukaran dengan bahasa-bahasa lain. Menyebabkan bahasa Arab dia kurang tulen berbanding penutur bahasa Arab dulu. Jadi nak sebut pada kita bahawasanya bila mana Tuhan sebut orang yang dah faham Quran, dia terima Quran dalam keadaan dia menentang Quran. Adakah yang ni lagi elok berbanding orang yang terima Quran terus dia beriman dengan Quran? Ini merujuk kepada orang-orang beriman dengan orang kafir. Yang beriman dengan Nabi ialah orang-orang bawahan. Yang kufur pada Nabi dan Quran itu ialah orang-orang atasan. Orang-orang atasan zahirnya lebih tinggi pendidikan berbanding orang-orang bawahan. Yang hamba-hamba yang ikut Nabi ni, dia orang taklah ada peluang belajar baik. Dia orang bukan kaki penyair. Berbanding pemimpin-pemimpin besar Mekah, berbanding Abu Jahal, Abu Lahab, berbanding Amru bin Al-As pada waktu itu, berbanding Abu Sufyan dan ramai lagi lah. Mereka ni lebih terpelajar. Tapi terpelajarnya mereka tidak membimbing mereka ke arah kebaikan. Bahkan mereka menjadi penentang pada kebenaran. Ini juga antara kekufuran nikmat. Sepatutnya makin belajar, makin besar bidang kuasa kita, makin dekatlah kita kepada Al-Quran, makin minatlah kita kepada kebenaran, makin kita nak cari penyempurna kepada penyembahan pada Tuhan. Sebab tu benda tu penting. Sebab tu para ulama sebut antara tanda orang tu mulai disentuh kebaikan ialah dia menjadi orang yang menyempurnakan kewajipan. Benda-benda wajib ni dia nak sempurnakan. Dia bukan nak buat je, tapi dia nak sempurna.
Sebab tu kita nak tengok diri kita ni elok tak elok, kita tengok takat mana kita punya penyempurnaan pada benda wajib. Ada orang waktu dia belum berada pada kedudukan yang tinggi, belum dikenali, belum pangkat besar, penyempurnaan dia pada benda wajib elok. Contoh mudah, salat dia elok. Salat awal waktu, salat masjid, tak kalut, taklah salat dalam keadaan laju-laju sebab nak kejar urusan dunia. Bagus. Tapi bila mana dia meningkat ke peringkat yang seterusnya, dia mula gopoh, tergesa-gesa. Yang ni menunjukkan kebaikan berkurang pada diri dia. Sebab tu para ulama bahkan dalam hadis pun sebut, antara tanda akhir zaman ialah banyaknya pemimpin yang melewatkan salat. Tu tanda akhir zaman. Pemimpin-pemimpin yang melewatkan salat ni ialah tanda-tanda akhir zaman. Pemimpin ni kita jangan nampak pemimpin memerintah ahli politik saja. Daripada kepemimpinan paling asas, iaitu pemimpin rumah tangga, lepas tu ketua jabatan, ketua kampung, apa semua dalam institusi apa, sampailah pada pemimpin negara, semua masuk tu. Nabi sebut antara tanda akhir zaman ialah pemimpin yang suka melewatkan salat. Sebab tu zaman dulu, zaman para sahabat, pemimpin-pemimpin besar mereka tidak melewatkan salat. Para ulama mengkaji hadis ni dan melihat bilakah bermulanya pemimpin negara ni start semayang lambat, semayang fardu ni lambat. Dulu kalau azan terus tinggal semua urusan negara salat. Ianya bermula pada zaman Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Ini ialah orang pertama yang lewatkan urusan salat kerana nak buat urusan negara. Diikuti oleh anaknya Al-Walid bin Abdul Malik. Bahkan dua orang ni, ayah dengan anak ni, melarang para ulama untuk menasihati mereka pada urusan ini. Melarang para ulama untuk menasihati mereka pada urusan kenapa lewatkan salat, kenapa tak segerakan salat. Sehinggalah Allah Ta'ala zahirkan anak kepada Abdul Malik bin Marwan yang seterusnya yang menggantikan tampuk khalifah pada waktu itu ialah Sulaiman bin Abdul Malik. Sulaiman bin Abdul Malik ni dia patah balik polisi dia, segala urusan negara akan dihentikan bila mana salat ataupun bila mana waktu salat masuk, semua stop. Dia patah balik. Waktu tu lega balik. Para ulama pun lega tengok kepimpinan dah patah balik semula. Waktu tu pun ulama dah dekat. Sebab tu Sulaiman bin Abdul Malik ni lah yang bertanggungjawab melantik Umar bin Abdul Aziz. Faham tu? Antara khalifah yang terkenal, khalifah yang saleh. Cuma nak katanya para ulama melihat khalifah yang awal sekali pilih untuk buat urusan negara dan salat lambat ialah Abdul Malik bin Marwan. Sampailah pada zaman kita tengok. Kau boleh tengok sini, saya tak payah sebut lah kot. Kau boleh tengok ramai mana pemimpin yang memilih menguruskan urusan negara dia sehingga dia tangguh salat. Bahkan lebih dahsyat di dunia ni kita pernah dengar, ada sebahagian pemimpin Muslim menggantung salat Jumaat tanpa ada sebab bencana apa pun, sebab melihat salat Jumaat tidak produktiviti untuk pekerja penjawat awam. Ada negara yang buat macam tu. Negara Islam tu yang duk buat. Dulu. Sekarang ni mungkin negara tu dah tak ada kot. Di Algeria, di Libya dulu pemimpin-pemimpin dia orang memilih untuk, Algeria lah yang terutamanya, memilih untuk salat Jumaat ni digantung. Kalau nak salat Jumaat ni pun orang pencen je. Ataupun budak yang tak masuk usia belasan lagi. Kalau yang usia belasan, yang usia sampai 40-50 ni, nak salat Jumaat kena ada kebenaran khusus daripada office ataupun daripada pejabat, daripada ketua jabatan misalnya. Ada pas masuk baru boleh salat. Itu kita tengok bagaimana kemunduran. Sebab apa? Sebab orang ni tidak disentuh dengan kebaikan lagi. Sebab mereka melihat ibadah itu kacau urusan kehidupan dia. Sedangkan ibadah, terutamanya salat, ianya ialah penyempurna kepada urusan dunia kita. Salat yang kita buat ni penyempurnaan kepada urusan ni. Kita sempurna yang ni, sempurnalah urusan dunia. Kalau kita kacau bilau pada yang ni, kacau bilaulah urusan dunia. Sebab tu sekarang orang pening. Ketua jabatan pening, pengarah pening. Sebab apa? Banyak masalah. Sebenarnya semua masalah ni perlu dibaiki pada urusan salat dia. Semua, saya boleh kata semua. Kita pening buat kursus tu, buat kursus ni, tak payah kursus apa. Sekarang ni kursus nak bagi orang salat di masjid. Kalau kita boleh ubah yang tu, kita akan melihat bagaimana urusan kehidupan kita akan tersusun balik. Sebab itu janji Tuhan. Kita kena tahu segala kerumitan yang berlaku dalam hidup ini ialah kerana berpalingnya kita pada ibadah dan tidak sempurnanya urusan ibadah wajib kita.
Itu tak dapat dinafikan. Okay. Kemudian ayat yang ke-53, sanurihim ayatina fil afaq, kami akan perlihatkan kepada mereka tanda-tanda kuasa kami di merata-rata tempat. Ini nak tunjuk pada kita ayat 53, tanda-tanda orang-orang yang kufur, orang beriman, kita boleh tengok dia punya testimoni, sampel dia merata. Sebab tu Quran menghidangkan cerita orang saleh, menghidangkan cerita orang yang tak baik, semua ada dalam Al-Quran. Tinggal lagi kita nak mengidolakan yang mana. Tinggal lagi kita nak baiki diri kita ni benar ataupun tidak dalam beribadah pada Allah Ta'ala. Sebab ada orang, kita tanya dia, idola siapa? Idola Rasulullah, tapi dia punya tindakan macam Abu Jahal. Dia tu idola Nabi lah, tapi berjanji dengan orang pun perangai macam Abu Jahal, buat kerja pun perangai macam Abu Jahal. Tapi sebenarnya Abu Jahal ni kemah juga buat kerja dia pun. Cuma dia ada masalah pada tauhid dan juga kufur dia. Sebab kalau kita tengok dalam sirah Ibnu Hisham, pemerintahan dan pengurusan Darun Nadwah ni overall tersusun lah. Adalah yang lag, ciluk situ sini tu ada. Cuma Abu Jahal ni dia dilihat sebagai orang paling kemah memerintah. Sebab tu di sisi orang kafir dia digelar sebagai Abu Al-Hakam. Orang Islam dia panggil dia Abu Jahal sebab dia ni kuat permusuhan dia terhadap tauhid. Itu poin dia. Okay. Tuhan kata kami akan tunjuk semua tanda-tanda kebesaran itu di semua ufuk. Tuan-tuan boleh tengok di semua tempat. Wa fi anfusihim, dan juga pada diri mereka sendiri pun mereka boleh tengok. Waktu mereka tak semangat, macam mana urusan kehidupan dia orang, tak semangat dalam ibadah. Waktu dia orang semangat, macam mana urusan kehidupan dia orang, berbeza. Hatta yatabayyana lahum annahul haq, sehingga jelas terang kepada mereka inilah kebenaran. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Kemudian Tuhan tutup ayat 53 dengan memberikan satu persoalan yang bermaksud bidasan pada manusia. Belum nyata kepada mereka kebenaran itu, dan belum cukupkah bagi mereka bahawa Tuhanmu mengetahui dan menyaksikan tiap-tiap sesuatu. Belum cukup lagi ke dalam hidup kita ni kita merasa diri kita sedang diperhatikan oleh Tuhan, sedang diuruskan urusan kita oleh Tuhan. Sebab tu ada orang dia sibuk nak mengurus takbir benda-benda yang besar yang dia rasa dia boleh selesai, sedangkan bilangan bulu misai dia pun dia tak tahu berapa. Ada orang dia sibuk cakap kemah ni misai yang duduk atas bibir dia tak tahu ada berapa bilangan. Lemahnya kita. Berapa bilangan rambut pun dia tak tahu. Dia sibuk nak bilang orang tu, bilang orang ni, bilang orang ni. Bilangan rambut dia pun dia tak tahu. Ke tuan-tuan bangun pagi tuan-tuan bilang berapa rambut? Yang tak ada rambut pun dia tak bilang. Ada sikit-sikit tak bilang. Walaupun hakikatnya boleh bilang. Manusia ni betapa lemah, ambil bulu yang duduk kat kepala ni, dia tak tahu berapa bilangan dia. Dia lost. Dia tak tahu. Apatah lagi dia nak mengurus benda yang lebih besar. Dia tak boleh mengurus. Dia tak tahu pertumbuhan bulu dia berapa cm ke, berapa milimeter ke yang bertumbuh. Itu pun kita lemah. Tiba-tiba kita mendabik dada, saya boleh buat benda ni. Saya tak boleh buat. Hakikatnya kita tak boleh buat. Melainkan selepas Tuhan memberi pertolongan, baru kita boleh buat. Sebab tu awal pagi kita minta pada Tuhan, lepas salat kita minta, sebelum salat kita minta, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Benda tu penting dan besar. Kemudian ayat yang ke-54, penutup bagi surah Fussilat. Ala innahum fi miryatin min liqa'i rabbihim. Ingatlah, sesungguhnya mereka yang kufur ingkar itu sentiasa berada dalam syak, ragu-ragu terhadap pertemuan dengan Tuhan mereka. Poin segala masalah kekufuran ini ialah kerana tak yakin kita ni akan bertemu dengan Tuhan. Tak yakin. Miryah itu ialah perasaan tak yakin, tak kuat, tak rasa bahawa benda tu pasti berlaku. Ala innahu bikulli syai'in muhit. Sesungguhnya Allah maha meliputi pengetahuannya atas tiap-tiap sesuatu. Maksudnya Allah Ta'ala tutup surah Fussilat dengan nak tunjukkan pada kita bahawasanya pengetahuan dia sempurna terhadap keimanan dan kekufuran seseorang. Sebab itulah kalau tengok 5 ayat terakhir daripada surah Fussilat, ia mempunyai kesinambungan yang hampir sama dengan 5 ayat terawal pembukaan surah Fussilat.
Opening dan ending dia sama. Sebab tu ayat yang 5 ayat terakhir ni, antara benda yang Tuhan sebut ialah Quran itu dikufuri oleh mereka yang pandai baca Quran. Iaitu pada ayat 52. Qul ara'aitum in kana min 'indi ghairillah thumma kafartum bih. Dalam ayat yang kedua surah Fussilat, Tuhan sebut kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyan liqaumin ya'lamun. 52 ayat 2 Fussilat dengan 52 tally. Opening dan juga penutup. Tuhan beritahu kitab ni fussilat, maknanya terperinci, Qur'anan, boleh dibaca, Arabiyan, dalam bahasa yang dipertuturkan oleh mereka, la'allakum liqaumin ya'lamun, untuk orang yang nak tahu. Tapi kalau orang yang tak nak tahu, mereka pilih untuk berada dalam syiqaq. Syiqaq tu maksud dia apa? Hati ni berbelah bahagi, lebih pilih nak bergaduh dengan pembaca Quran. Contoh boleh bayang, pada waktu ini penjenayah, penjahat ramai di Mekah, tapi dia orang tak peduli urusan tu. Dia orang lebih pilih untuk bergaduh dengan pembaca Quran lagi. Itulah zaman, pada zaman diturunkan ayat ni. Begitulah juga zaman tu akan berputar pada zaman kita pun. Orang-orang yang telah jelas kejahatannya tidak diambil tindakan bersungguh-sungguh oleh pihak berkuasa, tapi orang-orang yang cuba untuk membaiki ke arah kebaikan, nak suruh manusia balik ke arah kebenaran, itulah yang ditekan, itulah yang diberikan berbagai penindasan. Itu lumrah yang berlaku. Cuma kita tinggal lagi nak duduk pada geng yang lawan Quran ataupun geng yang ikut Quran. Itu sahaja. Nanti kita akan tengok pada tahun depan. Kuliah kita akan sambung tahun depan pula. Tahun ni tak ada lah. Yang ni yang last. Tahun depan, minggu depan tak ada. Tahun depan pula baru ada. Kita akan masuk surah Asy-Syura. Kita akan tengok penyempurnaan tauhid dalam ibadah dan juga tauhid dalam berdoa dalam surah Asy-Syura. Syura tu maksudnya ialah perkumpulan, perhimpunan. Maknanya manusia ni dia nak dapatkan tauhid, dia kena ada kepimpinan yang elok. Sebelum pada tu pembinaan jati diri, pembinaan individu. Sekarang nak pergi kepada pembinaan komuniti pula. Itu pada surah Asy-Syura. Cuma kita berpada situ je untuk pagi ni. Moga Allah Ta'ala beri rahmat dan berkat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.